Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anissa Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 7 Mei 2020. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menyenaraikan 21 warga asing yang dikehendaki kerana dipercayai terlibat dalam jenayah rentas sempadan di perairan zon Selamat Pantai Timur Sabah Zon. 3 individu baharu dalam senarai itu ialah Mamai Aburi, Basarun Arok dan Alvin Yusof atau lebih dikenali sebagai Arab Putih. Menurut kenyataan media Komander Eskom, Datuk Hazani Ghazali, semua individu berkenaan dipercayai terbabit dengan kumpulan penculikan membabitkan wang tebusan di Pantai Timur. Berdasarkan risikan yang dilakukan, semua suspek itu terlibat dalam rancang jenayah rentas sempadan sepanjang tahun lalu dan sehingga kini masih aktif. Datuk Hazani berkata senarai terkini itu dikeluarkan selepas pihaknya menjalankan siasatan termasuk mendapat pengesahan Pasukan Keselamatan Filipina. Turut tersenarai sebagai dikehendaki ialah pemimpin Abu Sayyaf iaitu Salib Mura dan Hatib Hajan Sawajaan. Orang ramai yang punya maklumat berkaitan dengan individu disenaraikan itu boleh menghubungi bilik gerakan Eskom di talian 089 863 181. Kerajaan Negeri Sabah melalui Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS menyampaikan bayaran dividen dan allowance sara hidup berjumlah 1.05 juta ringgit kepada 2,425 penerima di negeri ini. Penyerahan dividen dan sumbangan berkenaan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Syafiee, 1,533 penerima adalah Ketua Isi Rumah Projek Sosioekonomi LKTNS dan 892 peserta skim-skim rancangan peneroka LKTNS. Selain itu, LKTNS turut menyumbang RM112,830 untuk membantu peneroka terjejas akibat COVID-19. Pembayaran kepada peneroka bagi suku pertama 2020 ini meliputi dividen projek kelapa sawit di Keningau, Suk dan Nabawan dan allowance sara hidup peserta skim-skim peneroka di Tawau, Kunak, Lahadatu dan Sandakan. Sementara itu, mengulas pembukaan sektor ekonomi di negeri ini, beliau berkata persediaan akan dilakukan hingga 12 Mei ini untuk melihat operasi sektor yang penting dan dalam masa sama selaras Akta 342. Dalam pada itu, Datuk Syafiee memaklumkan kerajaan negeri melalui Kementerian Pelajaran dan Inovasi bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk memastikan perjalanan pelajar berkenaan lancar. Saya diminta supaya perundingan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dia nakkan supaya penerbangan diatur based on kalau ada 2,000 dari Semenanjung, ada 2,000 dari Sabah. Jadi lapangan kapal terbang tu dapat dipenuhi. Jadi saya diminta tadi dalam Kabinet Dr. Yusuf Yaakob untuk memastikan supaya dari segi pengurusan pelajar-pelajar ini akan dapat kita hantar. Dalam perkembangan berkaitan, kes positif COVID-19 di Sabah kekal 316 malam. Apabila tiada kes baharu direkodkan, 1 pesakit sembuh direkodkan di Tawau menjadikan bilangan keseluruhan pesakit sembuh 276 orang. Seramai 574 pelajar Sabah dari Kuala Lumpur di Kota Kinabalu menerusi 2 penerbangan semalam. Kumpulan pertama terdiri daripada 287 pelajar tiba pada pukul 11.55 pagi, manakala kumpulan kedua tiba pada pukul 2.40 petang di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Hadir menyambut ketibaan para pelajar berkenaan Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusuf Yaakob, yang turut memaklumkan kesemua pelajar yang berdaftar akan dihantar pulang secara berperingkat sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tadi pun kita bincang di Kabinet, segala urusan ini mesti selesai sebelum Hari Raya. Kita mahu semua senang hati, win-win situation. Pihak yang petugas pun boleh rehat, pelajar pun sampai ke destinasi, ibu bapa pun boleh menyambut mereka sebelum Hari Raya. Sementara itu, Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Awang Syahminan, Datuk Haji Awang Syahri, memaklumkan mengikut prosedur ditetapkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, semua pelajar perlu menjalani ujian swab. Dia akan di swab test lah sebelum dia balik. Itu saja. Dia tidak ada lagi pergi ke mana-mana. Daripada swab test, dia akan terus naik bas dan balik ke kampung masing-masing lah. Itu antara prasyarat kita lah supaya pelajar-pelajar ini di swab test
dan bebas daripada COVID-19 lah. Sementara itu, Datuk Yusof dalam kenyataannya menyebut bagi pelajar yang bergejala dan juga pelajar yang rumah mereka tidak memenuhi kriteria untuk kuarantin di rumah akan dimasukkan ke pusat kuarantin. Mengikut data terbaru Kementerian Pengajian Tinggi KPT, jumlah pergerakan pelajar dari Semenanjung dan Sarawak ke Sabah adalah 11,653 orang dan jumlah pelajar dari Sabah ke Semenanjung dan Sarawak pula adalah 3,375 orang. Seramai 357 calon peperiksaan sijil menengah agama SMU di negeri ini akan mengambil peperiksaan berkenaan pada suku pertama tahun depan. Ia berikutan penundaan peperiksaan berkenaan tahun ini kerana sesi persekolahan yang ditangguhkan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul dalam sidang media berkata, peperiksaan sijil rendah agama SRU untuk Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat tahun ini turut dibatalkan. Bagaimanapun, 5,683 calonnya yang akan ke tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Negeri tahun hadapan akan melalui satu ujian khas yang akan dimaklumkan kelak. Katanya buat masa ini seramai 240 guru sekolah agama di negeri ini meneruskan proses pembelajaran secara maya kepada pelajar. Sementara itu, mengenai dakwaan penyalahgunaan dana masjid di negeri ini untuk membantu golongan terkesan COVID-19, Datuk Saiful Zaman berkata ia tidak berasas kerana pihak masjid mengambil inisiatif meringankan beban ahli karyah yang terjejas. Ini sebagai manifestasi kepada keprihatinan dan kasih sayang. Betapa Islam ini sangat menekankan tentang pentingnya bahawa kita ini perlu membantu mereka yang menghadapi masalah. Dalam suasana COVID-19, mereka lah yang terkesan ini. Dan ini adalah ajaran agama sebenarnya. Mengenai pematuhan PKP Masjid dan Surau, Datuk Saiful Zaman berkata 8 pegawai tadbir masjid yang dilantik di setiap 31 daerah menjalankan pemantauan berterusan dengan kerjasama polis dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tambah beliau, sejak 18 Mac lepas, sebanyak 2,393 premis di bawah Jahins telah melalui proses nyah cemar. Sebanyak 63 majikan di negeri ini telah membuat laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja Sabah JTKS bagi tindakan memberhentikan pekerja dan pengurangan gaji ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah JKTS Wan Zulkifli Wan Sutapa berkata ia melibatkan 3,179 pekerja termasuk 313 orang yang diberhentikan kerja. Wan Zulkifli yang ditemui di Kota Kinabalu berkata majikan perlu mematuhi garis panduan Ordinan Buruh Sabah sebelum memberhentikan pekerja ekoran operasi terjejas akibat COVID-19. Ini termasuk mengisi borang pemberhentian sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tindakan dilaksana sama ada secara sukarela dan sementara serta pengurangan gaji. Banyaklah kita terima aduan daripada pekerja yang mengatakan bahawa mereka telah dikurangkan gaji dan juga dipaksa untuk tanda tangan. Dan aduan-aduan itu telah kita rekodkan dan kita akan mengambil tindakan susulan sebaik sahaja tempoh PKP tamat. Kita tidak mahu mana-mana majikan juga melakukan apa-apa kesalahan. Menurut Wan Zulkifli, kegagalan majikan melaporkan pemberhentian pekerja merupakan kesalahan di bawah Ordinan Buruh Sabah dan boleh didenda tidak kurang RM10,000. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah menyarankan ahli khususnya yang terlibat dalam pengeluaran makanan untuk melibatkan diri dalam e-dagang sebagai langkah membiasakan diri dengan norma baharu pasca COVID-19 yang dilihat akan tertumpu kepada perdagangan secara digital. Pengarah LPP Sabah Anita Miswari ketika ditemui RTM berkata langkah proaktif itu bagi memastikan semua ahli dapat memasarkan produk secara lebih meluas. Sebelum ini pun sebenarnya kita telah melaksanakan beberapa siri kursus supaya mereka menggunakan e-commerce ataupun e-dagang ini lebih keraplah. Ahli-ahli kita memang ada yang telah terlibat. Jadi yang belum kita kena merangka supaya mereka bersedia.
Katanya LPP juga akan berusaha membantu ahli yang mempunyai masalah jaringan internet, khususnya yang berada di luar bandar. Menyentuh mengenai kesediaan warga LPP menghadapi norma baharu, Anita berkata persediaan awal seperti melihat semula skop dan bidang tugas anggota, menyusun penjadualan penggiliran pekerjaan serta kedudukan ruang pejabat telah mula dilaksanakan. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Likas menerima 20 set alat komunikasi walkie-talkie daripada sebuah syarikat swasta boosted di CNS Naval Corporation Sendirian Berhad untuk kegunaan operasinya, khususnya ketika menangani pandemik COVID-19 ketika ini. Menurut pengarah HWKKS, Dr. Tan Bee Huai, ini merupakan sumbangan kali kedua daripada syarikat berkenaan. Sebelum ini, HWKKS turut menerima peti sejuk perubatan. Saya diberitahu juga sumbangan yang akan datang adalah berbentuk cubicle screening. Ya. Dan sudah tentunya keputusan daripada COVID yang dilakukan oleh cubicle screening ini boleh membantu kita dalam rawatan untuk penyembuhan sempurna. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi BDNC Zulkifli Abdullah memberitahu pihaknya akan menyalurkan sumbangan secara berterusan bagi membantu HWKKS dan juga hospital lain di negeri ini bagi mencegah penularan COVID-19. Dijangkakan pada minggu hadapan, kita sedang membina 3 buah screening cubicle yang juga akan diberi kepada pihak hospital. Yang pertama iaitu Hospital Likas sendiri, kedua Hospital QE Queen Elizabeth dan ketiga Hospital Beaufort. Sebanyak 153 keluarga memerlukan telah menerima bantuan barangan keperluan asas sumbangan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Daerah Kota Kinabalu sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana 18 Mac lalu. Agihan bantuan dijalankan di sekitar Teluk Likas dan Jalan Lintas Kota Kinabalu. Pengerusi PBSM Kota Kinabalu Remy Martin Gunsala memberitahu RTM pengagihan bantuan dijalankan melalui 2 fasa melibatkan peruntukan lebih RM6,000 hasil sumbangan orang ramai, badan bukan kerajaan NGO, syarikat swasta dan hotel sekitar Kota Kinabalu. Kami bekerjasama dengan Ketua Kampung dan sekiranya telah mendapat bantuan beberapa kali dan kami tidak akan masuk. Kami cuma betul-betul bantu yang tidak mendapat apa-apa, belum menerima apa-apa bantuan ataupun mungkin menerima bantuan asas saja seperti beras. Bagi fasa ketiga, PBSM Kota Kinabalu akan mengagikan bantuan kepada penduduk perkampungan Telipok yang belum menerima bantuan. Selain agihan barangan keperluan asas, persatuan ini juga merancang untuk mengagikan pek makanan kepada barisan hadapan, terutama anggota keselamatan yang bertugas di lokasi sekatan jalan raya sepanjang bulan Ramadan ini. Sekian berita pagi Sabah, teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Wabak COVID-19 belum berakhir. Assalamualaikum dan salam hormat.